Okay guys, Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. So hari ni aku nak sharekan dengan korang mengenai macam mana kita nak buat order buy dengan sell melalui smartphone application broker masing-masing lah. So yang paling penting sekali, first of all, korang kenalah macam biasa untuk beli saham dekat Bursa Malaysia. Korang kena buka dulu CDS account dekat mana-mana broker lah, investment bank yang ada dekat luar tu lah. So macam yang aku dekat sini, aku ada few CDS account lah. So hari ni aku akan share dengan korang macam mana nak place order, buy and sell menggunakan application yang ada dekat kita punya smartphone. So hari ni aku nak tunjukkan macam mana nak place order, nak tekan button buy untuk broker M Plus online dan RHB Trade Smart guys. Okay, macam yang korang nampak dekat display sekarang ni, aku ada few CDS account. So aku akan tunjukkan hari ni M Plus online and untuk RHB Trade Smart. So first of all, kenapa aku suka menggunakan placing buy and sell order menggunakan application, mobile application? Sebab apa? First of all, for sure is portable lah. So kita boleh buat mana-mana transaction asal ada, yang penting asal ada mobile data lah. Compare tu kalau kita gunakan laptop agak leceh lah bagi aku. Sebab apa? Sebab kita perlu buka laptop, switch on and berat nak bawa dan sebagainya. Untuk smartphone ni memang sangat-sangat mudah, sebab kita memang tak jauh daripada kita punya smartphone. So zaman sekarang memang very reliable, application pun senang nak download dan sebagainya lah. So ia sangat memudahkan kerja kita lah. Even kita tengah rehat pun, masa habis bekerja atau tengah rehat lunch time dan sebagainya, kita pun boleh request kita punya order buy or order sell lah. So bila kita nak buy certain counter, bila kita dah jumpa certain setup yang kita dah suka, kita punya entry point, so for sure kita nak buat nak tekan button buy kan. So kalau nak bawa laptop kan benda leceh. So sekarang kita ada kita punya broker smartphone apps. So memang sangat-sangat memudahkan kita guys. Okay guys, one more tips kenapa aku nak korang menggunakan smartphone apps ni. Salah satunya is kalau korang buat order menggunakan laptop, mungkin korang agak sedikit timbul sikit noise lah. Agak macam bagi aku, korang akan lebih confused lah. Sebab apa? Dekat kalau korang buka dekat browser, dekat menggunakan laptop, dekat situ terlampau banyak button-button yang mungkin boleh mengganggu korang punya decision making guys. So sebab itulah aku lebih prefer untuk aku sendirilah, and aku sangat-sangat recommendkan korang, kalau korang nak placing order, better korang gunakan smartphone apps yang dah broker bagi ni. Satu lagi yang paling penting is, sebelum korang nak buat decision buy ataupun sell, nak tak nak malam sebelum market buka, korang kena buat study case dululah. Study counter mana yang korang nak entry. Okay, misal kata esoknya market dah buka, so time tu lah korang dah ready awal. Okay, korang set kat awal entry point, korang punya trading plan dan sebagainya lah. So ia akan menjadikan korang punya trading journey lebih systematic and emotion korang pun lebih terkawan. Itu yang paling penting guys. Sebab kita nak sustain lama dalam bidang trading ni, nak tak nak kita punya decision making tu tak dipengaruhi banyak sangat noise dekat luar tu lah. So by using this smartphone apps, aku rasa sangat berguna, and it's very portable and very reliable lah. Senang lah untuk kita entry dan sama ada kita nak entry untuk buy and entry untuk sell kita punya saham yang kita dah beli ataupun yang kita ingin nak beli lah. Okay guys, sebagai contoh, okay, malam tu korang nak buat decision, nak study satu counter lah. Okay, aku bagi contoh lah. Satu lagi application yang aku selalu gunakan lah untuk membuat decision making, untuk membuat study case dan sebagainya. Okay, aku biasa gunakan KLSE Screener lah.
So misal kata hari ini kan, okay, market dah close tadi pukul 5 petang. Okay, jom kita tengok top volume sebagai contoh. Kita ambil satu counter lah. Kita ambil satu counter sebagai contoh. Counter ni lah, counter Widat sebagai contoh. Okay, counter Widat. Okay, dekat sini kita dah nampak dia punya company profile dan sebagainya lah. So malam tu sebelum market buka the next day, kita dah buat study case. Sebagai contoh, kita masuk based on technical charting sebagai contoh. Okay, Widat ni sebagai contoh, kita nampak dia punya support is pada, yang kuat menantun is pada 41 sen setengah. Okay, 41 sen setengah ini. Okay guys, yang penting yang aku nak share dengan korang ni bukanlah recommendation buy, bukanlah buy call, sell call, hold call, all sebagainya lah. Aku just berkongsi macam mana aku menggunakan teknik ni lah, menggunakan sistem ni supaya kita nak key in order lebih mudah lah. Sebagai contoh, kita dah study, okay, discounter kita dah nampak kita punya teknik. Contoh, sebagai contoh lah, kita entry buy on support lah. Kita nampak support kuat 41 sen setengah. Okay, so hari ni harga ditutup pada 40 sen, low dia 41 sen setengah. Okay, kita back kembali kepada kita punya broker punya smartphone apps tadi. Okay, yang ni aku nak share dengan korang. Okay, sebagai contoh, kita pakai M Plus online sekarang ni. Okay, bila korang login dalam dia punya smartphone apps ni, macam biasa lah, yang ni akan tertera lah. So tak nak, kalau korang dah ada account M Plus, so korang kena login je macam biasa lah. So aku login dulu ya. Okay guys, yang ni adalah main display untuk smartphone apps M Plus tadilah yang aku dah login dekat sini. So dekat sini korang boleh nampak lah kita punya FBMKSCI index lah, kita punya index punya opening dan closing lah, apakah dia punya status hari ni lah. So kita boleh scroll macam biasa sebelah kanan. Dekat sini kita akan dapat information mengenai kita punya stock market hari ni lah. So volume kita nampak 3.299 bilion. So 368 counter naik, 568 counter turun dan sebagainya lah guys. So kalau korang scroll bahagian kanan, kita ada kita punya news dan sebagainya. Okay guys, so yang kita nak tekan hari ni, macam mana kita nak tekan button buy. Okay, kita klik taskbar dekat ujung ni. So kita klik sebagai contoh top 30 tadi lah. Okay, tadi kita nampak okay, top volume tadi. Okay, sebagai contoh, kita nak beli counter Widat ni lah. Tadi kita nak entry pada 41 sen setengah. Okay, macam ni kau nampak dia punya market depth lah, market layer. Sebelah kiri ni yang warna merah ni is susunan buyer lah, buyer yang sedia untuk menunggu untuk membeli, yang nak queue pada harga-harga yang mereka nak lah. Buy dia punya sequence lah, 41 sen setengah, 41 sen dan sebagainya lah. And dekat sebelah kanan pula, mereka yang dah ada yang dah pegang that share, mereka nak menjual pada harga for sure, harga akan lebih menjual harga pada lebih tinggi lah for sure. Dia punya konsep buy low and sell high. So misal kata kita nak beli discounter, so kita nak beli tadi, kita dah buat study case, kita nak entry pada 41 sen setengah. So simple saja, kita tekan button buy, then kita pilih sini, kita pilih 41 sen setengah, settle. Order entry normal, jangan kacau. Okay, model limit, okay, tak payah kacau. Price 41 sen setengah. Okay, price ini korang boleh adjust lah. Contohnya kalau korang cakap, kalau korang ingat, okay, aku tak nak beli harga 41.5 sen, aku nak beli pada 0.40 sen. Korang boleh key in normal sini, dekat sini. So tak ada menjadi masalah. And dekat sini quantity share, okay, untuk M Plus kita jangan confuse, dia dah darabkan dengan 100. So sebagai contoh kita nak beli counter Widat ni. Okay, aku bagi contoh, kita pergi bahagian calculator. Okay, kita ada RM1,000. So kita bagikanlah dengan 41 sen setengah. So dekat sini kita boleh membeli 2,400 unit sahaja. So 2,400 unit saja. So kita darabkan 2,400 unit saja, darab dengan 0.415. So total modal yang kita gunakan is
RM996 saja. So tadi 0.415 2,400 unit. Okey, kita pergi balik ke bahagian so kita key in sini lah. Kita key in 24 saja sebab dia dah harap dengan 100. So 24 sen setengah. Okey, kita klik done. And validity ni, okey, validity ni penting. Kalau korang tak tukar validity ni, so esok dia akan key in pukul 8 pagi and 9 pagi market dah buka. So korang punya order tu dah dalam sistem lah. So misal kata korang punya order tu tak menyentuh 41 sen setengah, so pukul 5 petang keesokan harinya, hari trading tu, korang punya order tu akan expired lah. So the best way is yang aku biasa gunakan, aku akan gunakan konsep GTD ni. GTD ni konsep dia good till dead. Good till dead ni kita boleh tetapkan maximum is 1 month. So aku biasa akan gunakan, for sure lah, aku akan terus letak maksimum 23 hari bulan sebagai contoh. Sebab aku lebih suka Q lah, sebab aku dah study the counter. Aku tahu that counter strong support 41.5 sen sebagai contoh. So bila dia retrace tak retrace, aku tak kisah sangat sebab aku akan busy bekerja and aku akan ada perkara-perkara yang aku nak buat kan. So aku just GTD yang good till that saja entry tu. So korang punya harga entry tu akan berkekalan untuk sebulan. So sekiranya after sebulan dia tak juga match, so for sure dia akan expired. Tapi misal kata dalam korang malas betul nak, korang dah setkan GTD sebulan, so in case korang nak cancel, so korang boleh cancel pada hari trading day tu, and nanti dia akan auto expire. Dan korang boleh queue yang lain macam biasa lah. So benda ni selagi dia tak ada match, dia korang punya share tu tak match, selagi tu korang punya duit tak dipotong, tak ada brokerage fee dan sebagainya, sekadar queue sahaja. So itu saja. Then korang klik order preview sini, itu sajalah. And lepas tu nanti korang boleh okay, misal kata korang dah buat order queue untuk membeli tadi kan, korang kliklah dalam ni taskbar ni, korang kliklah dekat bahagian mana ni aja contract note, favorite in this market, order status. Alright, order status dia akan keluar kat sini, nanti dia akan queue dan sebagainya. So itu saja guys, simple menggunakan teknik yang kita dah study. Sebagai contoh, kita study malam tadi kan. So untuk entry, so kita boleh queue order siap-siap menggunakan smartphone apps M Plus dan smartphone application untuk mobile yang lain, untuk broker yang lain lah. So kita key in pakai smartphone je, letakkan GTD. So kita punya order tu akan queue di situlah selagi tak expired lah. Yang penting kita tetapkan GTD untuk sebulan. And in case kita nak mengubah kita punya order tu pun tak ada masalah guys. Okay, untuk sell pun sama juga. Tadi contoh kita dah beli Widat, and kalau dah berjaya dia akan masuk dalam kita punya portfolio. Kita tekan button sell dan macam biasalah, kita setkan lah berapa kita nak. Sebagai contoh, kita nak set higher. Contoh kita dah berjaya membeli pada 1 sen setengah. So misal kata kita tak nak buka dia punya smartphone apps ni selalu sangat kan. So kita setkan terus lah. Sebagai contoh, kita setkan TP for the next assistant dan sebagainya guys. So kita key in macam biasa, order entry, price, kita boleh ubah lah. Kita nak letakkan 70% pun no issue. Kalau kita bagi contoh kita nak setkan 70%, mungkin kita antara yang pertama akan queue dekat sana nantilah. Kita punya order untuk menjual nantilah. So dekat bahagian kuantiti pun sama. Kalau korang nak jual sedikit kan tak kisah. Korang nak menjual full share korang tadi, sebagai contoh 2,400 unit one go pun tak kisah. And sama juga validity pun sama juga guys. Boleh letakkan sama ada sehari saja ke, ataupun korang boleh letakkan GTD untuk sebulan dan sebagainya. So simple. Nanti lepas korang order, korang dah placing korang punya sell order tu, dia akan queue macam biasa dekat bahagian order status. Itu saja guys. So simple menggunakan M Plus punya application. Okay guys,
Sekarang aku nak tunjukkan dengan korang macam mana nak menggunakan RHB punya smartphone application lah. Okay, yang ni korang akan nampak dia punya main display untuk smartphone apps. So macam biasa guys, kalau korang dah ada account, korang boleh terus login menggunakan this platform. So aku akan login dulu ya. Okay guys, sekarang aku dah login masuk dalam RHB punya smartphone apps punya application lah. So dekat sini macam biasa, sama macam M Plus tadi, kita boleh dapat information mengenai top volume and market summary dan sebagainya lah. Yang ni aku tak nak ulas sebab nanti korang boleh buka sendiri lah. Sini korang nampak kita punya index condition dan sebagainya lah. So yang aku nak share dengan korang sini macam mana kita nak placing order untuk buy and sell. Okay, tadi kita dah ambil satu counter sebagai contoh Wida tadi kan. So kita klik Wida dekat sini. Okay, kita boleh nak, okay, macam biasa tadi kita dah tetapkan kita nak entry pada 41 sen setengah. So kita klik button buy and kita klik dekat sini. And kita boleh yang ni bezanya yang bezanya dengan M Plus tadi, dia punya, of course dia punya layout lah. So kita punya form ni mostly sama jugalah. So sini kita entry kan 2400 sebab 24 darab 100 is 2400. So validity ni pun sama, kita GTD kan saja, letakkan sebulan kalau kita nak sebulan sebagai contoh. Dekat sini kita boleh masukkan kita punya trading pin lah. Macam biasa untuk first time kalau kita nak login kita punya broker application, kita akan terpaksa masuk trading pin lah. Ada certain broker trading pin dia mereka punya password, and ada broker dia menggunakan trading pin yang berbeza lah. So itu depend dengan broker punya syarat lah. So yang ni no issue lah. Then lepas tu kita key in, kita klik button buy. And macam biasa guys, kita klik bahagian order status. Semua kita punya order akan masuk dekat sini. And kita tunggulah kita punya saham yang kita dah order untuk buy tadi tengah queue dan sebagainya. And kalau ada rezeki kita punya order tu mengena, so kita boleh klik lah. And dia akan dekat order status ni akan terkeluar nanti completed and successful. And kalau korang berjaya membeli saham tu, dia akan keluar dekat bahagian korang punya account portfolio. So nak jual pun sama juga, kita just klik widget ni, kita klik balik dia punya summary ni. Okay, kita klik button sell sahaja. So kita key in lah berapa kita nak jual. Sebagai contoh 50 sen, kita klik, kita boleh key in manually 0.2 sebagai contoh 50 sen. Kuantiti contoh kita nak jual semua 2400 bermodalkan 1000 tadi. Validity ni pun sama, kita boleh letakkan 1 hari je ataupun kita letakkan terus sebulan. Senang nanti, tak payah kita buka kita punya smartphone app berkali-kali. So kalau kita busy, so memang sangat memudahkan lah smartphone application ni lah. Trading pin kita key macam biasa, and lastly kita tekan button set. Itu saja. Last kali nanti kita akan check order status ni. Kita punya sell status tu akan keluar lah, terpapar lah dekat sini guys. Itu sajalah. And misal kata kalau hari tu harga saham ni naik sampai 50% kan, kalau korang dah queue awal, InsyaAllah korang punya share saham tadi dah dibeli orang lain, and korang punya tu dah, korang punya return on investment pun dah mendapat keuntungan dan sebagainya lah. Nanti korang boleh cek balik bagian order status, korang punya status sell order dah berjaya completed, and korang punya saham dah terjual. So itu saja guys. So bagi aku sangat mudah korang menggunakan smartphone apps ni untuk urusan beli dan jual. So jangan gunakan yang ada dekat laptop tu, sebab nanti korang boleh jadi pening dan confused dan sebagainya lah. So untuk menggunakan smartphone apps broker ni memang sangat-sangat straightforward and senang nak dipaham. Okay guys, thank you. Sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. Kalau korang suka aku punya perkongsian, korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah. And jangan lupa like aku punya status and aku punya channel. And kalau yang belum subscribe, boleh subscribe aku punya channel untuk aku berkongsi lebih banyak lagi mengenai pelaburan di masa akan datang. Okay,
Sehingga berjumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum and have a nice day guys.